Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan salamatan wa mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qurrata 'ain sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ja'ala fiha jannatal 'ajilati lil muhibbin wa wa'dina asraril 'ashiqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ashabihi wa atratihi at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Imam Syukur, pengerusi Surah Nurus Salam, AJK, ayahanda, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala hari ini dapat lagi kita bersama-sama dalam pengajian kitab Munyatul Musalli karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Bahjatuddinul Islam Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani Suqiyallahu ta'ala sarahuma ghaisu al-amihir rahmani amin. Jadi hari ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-29, muka surat 29. Pada tarikh yang lalu kita telah membincangkan tentang solat tarawih. Solat tarawih. Dan kita pun masih berada di dalam Rabiul Awal atau disebut juga dengan Rabiul Anwar, yang mana bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan juga diwafatkan. Jadi macam semalam kita telah pun mendengar beberapa riwayat, beberapa kisah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menitik beratkan tentang solat daripada Al-Fadhil Ustaz Rifqi. Dan yang paling menyentuh hati saya apabila disebut mengenai dalam kutikan daripada kitab Rahiqul Makhtum, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, yang mana baginda dah tak mampu lagi untuk nak mengimami solat berjamaah. Dan hari terakhir itu Rasulullah pada waktu semayang subuh, Rasulullah melihat sahabat daripada balik pintu ataupun tingkap yang ada di rumah baginda dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan sahabat kali terakhir melihat baginda senyum pada sahabat. Bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia gembira, dia suka tengok kita berada dalam jamaah, berada dalam solat. Dalam solat itu merupakan satu kegembiraan bagi Rasulullah, macam mana saya bacakan tadi, wa ja'ala fiha qurrata 'ain sayyidil mursalin. Solat ini adalah qurrata 'ain, penyejuk mata. Penyejuk mata baginda Rasulullah dan juga penyejuk mata kita juga. Ya, kena seronok, kena semayang ni, kena jadi penyejuk mata. Selain daripada harta kita, isteri kita penyejuk mata, anak-anak sebagai qurrata 'ain penyejuk mata, solat juga adalah penyejuk mata kita. Ya. Dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi aspek penting dalam peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayatnya, Rasulullah gembira orang solat. Yang kedua, dalam keadaan berjamaah. Ya, berjamaah tu ada dua makna. Pertamanya, zahir daripada peristiwa tersebut, sahabat-sahabat dia duduk berjamaah semayang lah. Yang keduanya, Rasulullah suka tengok kita bersatu padu, bersama-sama dalam apa jua keadaan, berjamaah. Di luar solat pun kita berjamaah, kesepaduan kita berjamaah dalam menghadapi segala mehnah kehidupan kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, kena bersatu padu. Itu adalah intipati dalam syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ni diikat dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi usaha kita berpecah belah atas kepentingan diri, melainkan kita
bergerak bersama-sama untuk memenuhi intipati maqasid syar'iyyah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok muka surat 29. Muka surat 29 baris yang 12 daripada bawah. Ya, solat sunatan tarawih rakaatain lillahi taala tu. Okey, baik. Baris yang ke-12. Qala musannif rahimahullahu taala wa naf'ana bi 'ulumihi bi sa'adatid darain. Iaitu 20 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat membaca tahiyat dan memberi salam. Maka tiada sah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Dan sunat dinyaringkan bacaannya, maka tiap 4 rakaat dinamakan 1 tarawih. Kemudian sembahyang witir kemudian daripadanya, dan sunat dibawa kunut pada witir nisfu, iaitu nisfu itu setengah, yang keduanya daripada Ramadan. Baik. Dalam kuliah yang terdahulu kita telah membincangkan mengenai hukum solat berjamaah dalam tarawih. Dia ada 4 pendapat dan kita tengoklah kita berada di mana. Kalau hak jenis kita, saya suka pendapat yang keempat. Sekiranya kita ini jenis-jenis malas, jenis berat tulang, kalau duduk seorang-seorang tu pakat tak semayang tarawih ajalah, maka kita buatlah dekat surau, dekat masjid. Ya. Tapi pendapat yang terkuat sekali, kita banyakkan semayang di masjid lah. Ya, banyakkan di masjid. Jadi hari ini kita akan lihat pula bilangan rakaat. Berapakah bilangan rakaat di solat tarawih ini? Sebab hampir setiap kali tiba Ramadan mesti ada perbahasan. Saya tak nak sebut perbalahan lah, seolah-olah kita suka tentang perbalahan. Kita sebut perbahasan. Perbahasan ni ia didasari dengan ilmu. Masing-masing keluar dalil. Ada yang 8, ada yang 20. Yang jarang kita dengar, ada yang buat sampai 39 rakaat, ada yang 36 rakaat. Kalau hak jenis datang, yang jenis datang 36 rakaat itu, maka jenuhlah kita. Ya. Tapi nak buat ada boleh, sebab pernah dalam sejarah dibuat oleh ahli Madinah 36 rakaat. Kita tengok oleh dulu ya. Baik. Jadi 20 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat membaca tahiyat dan memberi salam, itu adalah merupakan amalan kita. Amalan yang dibuat di Malaysia ni, amalan yang dibuat di kebanyakan di Asia Tenggara ini. Ya. Jadi berselisih pendapat ulama, bukan kita saja selisih, ulama pun berselisih juga. Ya. Ada yang menyatakan 20 rakaat, ada yang menyatakan 39 rakaat, dan ada yang menyatakan 11 rakaat. Tetapi dalam kitab Muniyatul Musalli ini hanya disebut 20 rakaat sahaja. Ini adalah merupakan pendapat jumhur. Pendapat jumhur itu iaitu daripada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Masing-masing ada pendapat, semua pernah sebut 20 rakaat ini. Pun begitu Imam Malik, dia dalam pendapat kedua pernah menyatakan bahawa orang di Madinah pernah sembahyang sebanyak 39 rakaat. Ya. Ini riwayat daripada Nafi', bahawasanya beliau berkata, adraktun nasa wa hum yaqumuna ramadana bi 39 raka'atan yutiruna minha bi salasin. Ya. Ini yang cerita pasal yang 39 dulu. Ya. Bi 39. Kita yang 20 rakaat tu selalu dah kita dengar. Nanti kita akan bawakan dalil tentang 20 rakaat itu. Itu lebih selalu kita dengar, sering kita dengar. Kita dengar hari ni yang mana cakap yang banyak sekali. Ini adalah merupakan diriwayat daripada Imam Malik bin Anas dalam riwayatnya yang kedua. Ya.
Tadi yang saya sebut tentang Nafi' itu berarti saya dapati orang-orang beribadat malam di bulan Ramadan, solat tarawih dengan 39 rakaat. Dari jumlah itu mereka solat witir dengan 3 rakaat. Ya. Ini riwayat Nafi' menyatakan ada jemaah, ada sahabat yang bersolat sampai 39 rakaat. Ini disebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Kitab Majmu' dikarang ditulis oleh Imam Nawawi. Manakala Imam Syafi'i berkata, ra'aituhum bil madinati yaqumuna bi 39 wa bi Makkah bi 23 wa huwa ahabbu ilayya. Bahkan Imam Syafi'i, penghulu dalam mazhab kita ini sendiri, menyatakan dia pernah lihat bahawa di Madinah itu orang berdiri mendirikan solat tarawih dengan 39 rakaat. Manakala itu di Madinah, di Mekah pula 23 rakaat. Manakala dipetik dalam kalam Imam Syafi'i ini bahawa yang disukai oleh beliau adalah 23 rakaat, itu terlebih suka. Ini disebut di dalam kitab Al-Bayan, Imam Amrani dia syarahkan syarah Muhazzab. Adapun riwayat yang masyhur daripada Imam Malik, Imam Malik tak sah saya kata tadi, dia sebut 39 rakaat, tapi ada juga pendapat dia yang kata 20 rakaat. Hadis yang menyatakan tentang 20 rakaat. Ni yang kita duk amal ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Daripada Abu Ali diriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim 20 raka'atan fil lailatil ula, falamma kana fil lailatis tsaniyati kharaja fajtama'an nasu ilaihi wa kasuru, falamma kana fil lailatis tsalisati ijtama'an nasu falam yakhruj bi ilaihim, falamma kana minal ghadi qala qad araftu ijtima'akum walakin lam yamna'ni minal khurujil amkhalfahu illa makhafata an yafrudha alaikum fi ramadana fata'jazu anha. Okey, ini hadis yang penting untuk kita tahu mengenai dalil bagaimana kita amalkan sekarang. Bahawa Nabi SAW bersembahyang di dalam masjid bihim 20 rakaatan, 20 rakaat pada hari yang pertama. Hari yang pertama apa? Dalam bulan Ramadan. Ini cerita pasal 20 rakaat. Manakala pada malam kedua Rasulullah semayang, fajtama'an nasu ilaihi, mana manusia mula berkumpul, sahabat-sahabat mula dah tunggu Nabi untuk Nabi nak semayang sama-sama dengan baginda. Wa kasuru, dan bertambah. Manakala masuk pada malam ketiga, manusia berkumpul dulu. Dah ramai dah kumpul tunggu Rasulullah. Falam yakhruj ilaihim, maka Rasulullah tak keluar. Manakala besoknya, maka Rasulullah berkata, qad araftu istima'akum, aku tahu kamu semua sedang menunggu aku, berkumpul menunggu aku. Tapi apa yang menjadikan aku tidak keluar daripada mana? Keluar daripada rumah Aisyah, rumah Rasulullah dan Aisyah, yang mana saya selalu ulang dia berada di sebelahan daripada Raudah. Itu yang Rasulullah boleh tengok sahabat-sahabat berdiri dalam saf pada hari terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Rafiqul A'la, pergi jumpa Allah Taala, meninggal, wafat. Jadi Rasulullah dia tak keluar daripada rumah dia, maknanya masih berada di sebelah Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu. Maka Rasulullah dia semayang dekat rumah. Manakala yang kat rumah tu hadis riwayat daripada Aisyah, berapa Rasulullah semayang dekat dalam rumah. Lalu bila Rasulullah tak keluar, kenapa tahu? Illa makhafata an yafrudha alaikum fi ramadana fata'jazu anha. Aku nak keluar tapi aku dihalang.
Aku rasa tak nak keluar sembahyang bersama dengan kamu kerana bimbang apabila aku melazimi bersama-sama dengan kamu, maka akan diambil hukum solat tarawih ini akan jadi fardu. Bimbang-bimbang kamu akan lemah, ajaza, fata'jazu anha, lemah. Rasulullah dalam banyak tindakan baginda, dia teringat kat kita, tuan-tuan. Dia takut kita ini lemah. Ya, dia tahu dah umat ni dia akhir zaman ni lemah-lemah belaka. Ya, tu pun dah minima pun lemah lagi. Ya, lemah lagi. Tak usah ceritalah pasal 20 ke rakaat, 8 rakaat ke, ada hak tak buat langsung pun ada juga walaupun lemah, tapi bila keluar nak cari baju dia kuat pula. Ya. Manakala banyak lagi perkara yang Rasulullah bimbang menjadi keberatan kepada kita. Contoh daripada 50 solat yang asalnya disyariatkan pada kita, tinggal jadi 5 atas kasihan dia kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala sendiri merahmati umat Nabi Muhammad daripada solat yang solat tarawih yang kita buat itu. Kemudian Allah Ta'ala jadikan dalam bulan Ramadan itu satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Ibadat padanya adalah diangkat darjatnya 1000 kali ganda. Ya. Jadi itu semua tanda-tanda bahawa kita ini adalah merupakan umat pilihan, umat yang dijadikan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan satu keistimewaan. Baik, ya. Jadi Rasulullah memang tak keluar sebab takut jadi fardu. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi syahr Ramadan fi ghairi jama'atin bi 20 raka'atan wal witra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan buat solat tarawih tanpa berjamaah 20 rakaat. Ya. Ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lain daripada rumah, dalam cerita dalam rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaknya riwayat daripada Aisyah. Selain daripada Aisyah, ada juga riwayat daripada Al-Fadlu bin Abbas, ada riwayat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, sebab semua-semua ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ni rapat dengan Rasulullah. Ada yang duduk dalam rumah sekali dengan Rasulullah. Jadi ini yang dilihat mereka, itu yang diriwayatkan oleh mereka. Dan manakala Imam Baihaqi, kalau saya sebut Imam Baihaqi ni, tuan-tuan kena ingat, dia ni adalah merupakan pengumpul hadis, nas-nas daripada sahabat-sahabat Rasulullah, dikumpulkan dan dibuat dalam satu kitab namanya Sunan Kubra. Sunan Kubra ini dibuat selepas daripada Imam Syafi'i dah tak ada. Ya, dah tak ada. Jadi dikumpul semua nas-nas dalam mazhab Syafi'i, dalil qunutnya, dalil tarawihnya, dalil macam-macam lagi lah, muamalatnya, dalil ibadatnya. Jadi dikumpul dalam satu buku yang namanya Sunan Kubra, yang mana hatta sekira-kira ada orang kata, ada ulama kata, sekiranya Imam Syafi'i sendiri masih hidup, maka dia akan berterima kasih kepada Imam Baihaqi yang telah mengumpulkan nas-nas hadis. Sebab dalam kitab Imam Syafi'i sendiri ada banyak nas yang mana ada yang tidak disebutkan nasnya oleh Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya yang terulung Al-Um, dan kitab-kitabnya yang lain. Kemudian Ashabus Syafi'i, yang mana-mana ulama dalam fuqaha dalam mazhab Syafi'i, mereka menyebut dalam kitab yang lain. Jadi bercerai-berai dia punya nas dia, dikumpulkan dalam satu kitab namanya Sunan Kubra. Maka Imam Syafi'i sekiranya hidup, dia akan berterima kasih kepada Imam Baihaqi. Okey, dalam kitabnya disebut apa? Dengan sanad yang jelas dan sahih dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 raka'at. Maka kami berdiri, iaitu mendirikan solat tarawih pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab
dalam bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Ya, jadi begitu kuat, banyak dalilnya tentang mendirikan solat tarawih 20 rakaat. Hadis lagi, hadis yang diriwayatkan daripada Al-Hasan, anna Umar bin Al-Khattab jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab fakana yusalli lahum 20 laylatan wa la yaqnutu bihim illa fi nisfu baqi fa idza kanatil 'ashrul awakhir takhallafa fa salla fi baitihi fakanu yaquluna abqa Ubay. Ni hadis daripada Hasan. Nak ceritanya hadis ni tuan-tuan kena dengar dengan jelas bagaimana Ubay bin Ka'ab ni dia seorang yang baca Qurannya sedap. Bacaannya sedap. Lalu apabila bacaannya sedap, maka Saidina Umar ni zaman Saidina Umar ya. Bila sedap, Umar telah mengumpulkan manusia untuk bersembahyang di belakang Ubay bin Ka'ab dan mereka bersolat di belakangnya sebanyak 20 rakaat. Ya. Dan daripada situ, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam 30 hari itu dia tak baca kunut lagi, melainkan pada separuh yang terakhir daripada fakana yusalli lahum 20 lailatan wa la yaqnutu bihim illa fi nisful baqi. Dan di tak baca kunut melainkan separuh daripada baqi. Fa iza kanatil 'ashr al awakhir, manakala apabila 10 malam yang terakhir, Ubay bin Ka'ab ni dia sembahyang dekat rumah dia, sampai orang cari-cari seolah-olah Ubay ni dah tak nak keluar dah. Ya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita duk kata sangat pada orang yang tak datang tarawih lah kelas. Kan bila jadi adat kita tuan-tuan, dekat-dekat nak raya orang dah kurang. Ya, kita punya fikiran imma dia ni keluar malam-malam ni dia pergi cari baju raya, dia pergi biskut raya. Tak, itu mungkin sangkaan kita sahaja. Mungkin dia ikut amalan Ubay bin Ka'ab. Dia sembahyang dekat rumah sebab nak dapat feel lebih. Ya, sebab Rasulullah sendiri pun ada sembahyang dekat rumah. Jadi berkurangnya jemaah dekat sini. Sangkaan kita dahulu mungkin mereka ini sibuk nak buat kuih tolong bini, mungkin mereka sibuk nak berjalan mata-rata nak cari barang raya. Kita cuba letakkan satu sangkaan pada mereka bahawa mereka ini mungkin sembahyang di rumah. Sebab banyak-banyak sangkaan ini juga boleh menyebabkan kita ni takut jadi fitnah pada kawan kita pula. Hari ini kita ambil bahawa mungkin mereka ikut apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab, yang mana diperintahkan oleh Sayyidina Umar, kau jadi imam. Orang Madinah sembahyang belakang dia. Tapi tiba-tiba Ubay 10 yang terakhir dia dah tak mari dah. Imam tu tuan-tuan. Tapi Imam Nurul Salam tak buat kat sini jugalah. Hak ni siapa nak jadi imam kan jenuh. Ya. Baik. Dah nak jauh lagi Ramadan ni, tapi kita peringatlah ni lah. Jadi pendapat para ulama mujtahidin tentang bilangan rakaat tarawih. Okey. Imam Umrani dalam kitabnya Bayan fi Syarhil Mahazab 20 rakaat dengan 10 salam. Ni jelas ya. Kita baca tentang ni. Manakala Imam Malik yang salah satu pendapat dia kata jadi 39 tadi, ya. Ini ada keterangan dia. Ya, kenapa sampai jadi banyak tu? Kenapa kita tak buat banyak tu? Sebab sebahagian ulama berkata penduduk Madinah. Kalau saya sebut saja Imam Malik, kebanyakan nas yang diambil untuk jadi hukum dia antaranya adalah amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah, apa yang dilakukan oleh orang Madinah itu dijadikan nas. Ya. Mazhab Syafi'i tak ada amal ahli Madinah. Kita Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Itu sumber mazhab kita. Tapi dalam mazhab Malik, dia termasuknya Al-Quran, dia mesti sama yang depannya. Al-Quran, As-Sunnah, di situ ada amal ahli Madinah.
Baik. Sebahagian ulama berkata penduduk Madinah melakukan hal ini, yakni solat tarawih dengan 30. Ini 36 rakaat. Itu semata-mata kerana mereka ingin menyamai penduduk Mekah. Sebab orang di Mekah melakukan tawaf 7 kali keliling, setiap kali habis 2 kali salam solat tarawih. Itu orang di Mekah. Maknanya mereka ada Kaabah. Jadi bila habis je 4 kali, dia dikira ni solat tarawih ni 2 rakaat, 2 rakaat. Nak kira satu tarawih berapa tuan-tuan? Yang tu dialah 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat tarawih. Tapi dikira satu tarawih itu adalah dikira daripada 4 rakaat tadi. Maknanya habis 4 rakaat, maka orang Mekah dia pergi tawaf pula 7 kali. Dia pergi tawaf pula 7 kali. Itu yang jadi banyak. Orang Madinah dia nak ikut, tapi dia tak boleh nak tawaf. Jadi dia buat lagi sembahyang, bagi sampai jadi 36 rakaat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita kenapa dalam Imam Malik dia tambah bilangan daripada tarawihnya. Dan kemudian hak mana pula yang katanya datang 8 rakaat? Yang ni tak ada dalam kitab Tahqiqul Wafi ala Muniyatul Musalli dan karangan banyak daripada kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dia tak cerita pasal 8 rakaat, ya, sampai kira 11 lah, ya, 11, 8 tarawih dan 3 witir. Ini adalah berdasar, dia orang pun ada dalil juga. Dalil hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW tidak menambah dalam bulan Ramadan dan juga pada bulan lainnya lebih daripada 13 rakaat. Maknanya Rasulullah selain daripada malam bulan Ramadan, Rasulullah sembahyang juga, sembahyang sunat di waktu malam. Boleh jadi itu namanya tahajud. Ya. Kalau dalam bulan Ramadan itu dipanggil Qiyam Ramadan. Dalam setengah-setengah kitab dia tak sebut tarawih. Tarawih itu adalah antara nama solat yang diberikan khusus dalam bulan Ramadan selepas daripada Isyak, sebelum daripada subuh. Ya. Nama lain adalah Qiyamul Ramadan, mendirikan Ramadan. Jadi kalau dalam kitab Said Sabiq Fiqh Sunnah, saya dah pernah cerita pasal Said Sabiq ni. Dalam kitabnya Fiqh Sunnah, dia kata dia petik satu hadis daripada Aisyah, Rasulullah tak semayang lebih daripada 11 rakaat. Itu juga diriwayat daripada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dalam Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban, sahihnya yang bersumber daripada Jabir. Jabir kata apa? Bahawa Rasulullah SAW sembahyang 8 rakaat dan kemudian buat witir. Ya, itu Jabir nampak apa yang Rasulullah buat. Summa intazaruhu fil qabilati falam yakhruj ilaihim. Dan kemudian lepas Rasulullah buat 8 rakaat dan witir, Rasulullah masuk dalam rumah dan Rasulullah tak keluar jumpa orang lagi dah. Ya, itu adalah nas bagi mereka yang menyatakan solat tarawih dan juga witir itu 11 rakaat sahaja. Jadi ada masalah? Tak ada masalah kalau nak buat macam tu sekalipun. Tapi kita guna dalam ibadat ni, guna pendapat jumhur, itu lebih selesa. Dan juga walaupun 8 rakaat itu ada nas dia, tapi kita hanya gunakan dalam keadaan kita tak larat ke, dalam keadaan kita kesempitan ruang masa ke, kita boleh guna yang itu. Bukan tak ada nas, ada nas dia. Hatta 2 rakaat sekalipun adalah sah. Ya, tapi tak kenalah dengan pendapat yang paling ramai sekali. Ya. Okey, kemudian disunatkan bagi solat tarawih itu membacakan Quran 30 juzuk dengan sempurnanya. Ya, dan sunat dinyaringkan bacaan. Tapi dalam nas kita, dalam kitab kita, sunat dinyaringkan bacaan, tapi tak menyatakan apakah yang dibaca dalamnya. Hak kita baca ialah kita ambil daripada ayat lazim lah. Hak tu lebih mudah bagi kita. Tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i,
sunat untuk tarawih kita baca Quran 30 juzuk dengan sempurna. Ya, larat ke hidup. Duduk pun tak larat baca Quran 30 juzuk, apatah lagi berdiri. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, membaca oleh imam pada bulan Ramadan seringan-ringan bacaan terhadap makmum dan tiada jadi kepayahan terhadap mereka. Rupanya selama ni kita pakai pendapat Imam Ahmad, dia baca ringan, supaya makmumnya tak jadi berat, takut nak datang semayang. Tapi hak mana hak kuat-kuat tuan-tuan, hak anak muda, maka sunat bacakan Al-Quran habis dalam sepanjang Ramadan tu, buat satu juzuk sampai sudah. Ni dekat Mesir ada buat, ya. Bahkan dekat Malaysia pun ada buat. Ada sebilangan masjid tapi tak banyak. Ya. Manakala pendapat dalam mazhab Syafi'i disebut, antaranya Khatib Syarbini, pengarang kitab Mughni Muhtaj, ala Al-Fazul Minhaj, dia kata apa? Melakukan solat tarawih dengan membacakan sekalian Quran di bulan Ramadan itu terlebih afdal daripada diulangikan surah Al-Ikhlas. Rupa-rupanya zaman Khatib Syarbini pun ada dah orang baca pendek-pendek, dia baca surah Al-Ikhlas sahaja, dibuat secara berjamaah. Lalu dikata oleh Khatib Syarbini yang lebih afdal baca Quran bagi habis. Begitu juga dengan Syekh Al-Bajuri. Syekh Bajuri ni dia banyak tulis kitab. Dia banyak kitab di Mesir. Dia antaranya Hasyiah Al-Bajuri. Dia hidup dalam kurang lebih lahir 1783 tahun Masihi, dan dia belajar di Al-Azhar. Sampailah pada waktu itu Mesir dimasuki oleh Perancis, penjajah Perancis, lalu dia dihalau dan dia duduk dekat Giza. Itu nama dia Imam Bajuri. Syekh Bajuri kata apa? Dia melakukan solat tarawih dengan membacakan Quran 30 juzuk dalam bulan Ramadan, artinya bahawa dibaca tiap-tiap malam satu juzuk. Maka itu afdal daripada diulangi surah Ar-Rahman atau Hal Ata 'alal Insan atau surah Al-Ikhlas. Kemudian daripada tiap-tiap surat, yakni mulai dari surah Al-Takasur hingga ke surah Al-Masad, seperti beribadat oleh ahli Mesir. Maknanya orang Mesir pun dah baca pendek-pendek dah sebelum ni. Kita tiru orang Mesir kot agaknya. Ya, lagipun kita budak-budak muda ni banyak yang dia pergi cari imam dekat masjid-masjid yang besar-besar gitu. Yang tinggal dekat kita, imam syukur jadi imam tarawih kita kan. Macam mana nak pergi satu juzuk malam, imam boleh imam. Jadi tak dapat kita. Tapi kok mana pun kita buat jugalah. Ya, jangan sampai tak buat langsung. Balik rumah baru kita baca Quran. Ya. Jadi pendapat terbanyak dalam mazhab Syafi'i habiskan satu Quran. Sebab tu kadang-kadang kita nak bagi imam kita rehat. Sepanjang tahun dia je jadi imam. Jadi kita bagilah pada budak-budak yang boleh hafal Al-Quran. Yang boleh hafal Quran ni bukan budak-budak saja, orang tua pun boleh juga. Tapi kita bimbang, takut-takut tengah-tengah jam. Ya? Budak-budak dia hafal Quran, dia laju. Ya, baik. Itu cerita dia. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari berkata, At-tarawihu jam'u tarwihihatin, sumiyat as-salatu fil jama'ati fi layali Ramadan at-tarawih li'annahum kanu yastarihuna baina kulli taslimataini. Sebab apa dinamakan solat tarawih? Ya. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kepada kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah kitab yang mensyarahkan hadis Imam Bukhari, yang mana sekiranya dikatakan oleh orang, kalaulah Quran tu tak ada pada sesuatu tempat, cukuplah kalau dia merujuk kitab Fathul Bari. Maknanya banyaknya maklumat, banyaknya kumpul hadis yang sahih-sahih ada dalam kitab Fathul Bari. Penulis dia cakap apa? Tarawih itu diambil nama dia daripada tarawihah, daripada berehat. Ya, berehat. Sebab apa? Mereka orang yang melakukan tarawih ini
akan berehat pada setiap kali taslimataini. Dua kali sembahyang tarawih, maknanya 4 rakaat, 2 salam, maka dia akan berehat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sikit masa dulu kita ada buat lepas tarawih, di antara satu tarawih 2 salam dengan 2 salam kata kita buat tu, maka di situ akan ada kita bagi tazkirah, tapi dah dilarang oleh pemerintah belakang-belakang ni, sebab sebab larangannya itu, antara isi kandungan tazkirah yang dibagi itu kadang-kadang ianya tidak dapat dikawal. Bila tak dapat dikawal, seumpama khutbah kita dikawal, makna isi kandungannya itu mendapat perkenan ataupun mendapat keizinan daripada majlis agama atau pejabat agama, maka tak apa. Tapi bila tak adanya kawalan, takut-takut isi khutbah itu akan membawa isi tazkirah itu akan memberi satu perasaan tidak senang di kalangan ahli jamaah. Sebab tu kita diminta supaya teruskan bagi habis 20 rakaat, tak payah isi. Tapi kalau ikut daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada waktu rehat. Ingat sekolah aja waktu rehat ada, rupanya sembahyang tarawih pun ada waktu rehat. Jadi kalau di Mekah, macam saya cerita tadi, lepas 2 salam pakat tawaf, itu rehat mereka. Manakala dekat Mesir, antara waktu itu dia bagi pengisian. Kadang-kadang budak main nasyid, kadang-kadang orang mengaji, kita buat tazkirah, tapi suatu masa dululah. Kemudian kita tengoklah apa trend pemerintah selepas daripada ni. Maknanya boleh berehat di antara waktunya itu, melunjur kaki lah katakan, bolehlah pergi nak minum ke apa ke semua, boleh kemudian sambung lagi, baru dapat tenaga tuan-tuan. Baru dapat tenaga. Itu sebab orang dulu dia baca panjang-panjang Quran, habis satu Quran sepanjang bulan Ramadan. Dia boleh bagi habis tu sebab dia ada time rehat dia. Boleh tambah tenaga, minumlah minuman tenaga ke apa, extra jos ke, minumlah Livita ke apa ke, sebab nak dapat tenaga untuk nak sambung dia tu. Itu rahsia kenapa boleh baca dapat habis satu Quran dalam satu bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, disebut lagi dalam kitab ini dinamakan dan sunat dinyalonkan bacaannya. Tengok nas, maka tiap 4 rakaat dinamakan satu tarawih, kemudian sembahyang terkemudian daripadanya, dan sunat dibawa kunut pada witir nisfu yang keduanya daripada Ramadan. Maknanya tuan-tuan, yang nas mengenai witir itu, nas mengenai kunut itu telah pun saya sebut bila Ubay bin Ka'ab dia buat dia punya witir itu. Kemudian ada disebut tadi dalam ni dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam, dan tak sah kalau kata kita buat 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekali saya pernah sembahyang. Masa tu saya tak jemput nas ni lagi. Masa tu dekat Sungai Kayu Ara, di satu tempat tu, satu tempat, imam dia pun masa tu saya tak ingat apa nama dia, tapi kita buat 4 rakaat 1 salam. Adakah sah dari sisi mazhab lain? Ada sah, tak ada masalah. Tapi kita hormat dalam mazhab Syafi'i, kita hanya pegang 2 rakaat. 2 rakaat ini adalah berdasarkan daripada nas yang dibawa sendiri oleh hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila dinyatakan, ditanya macam mana Rasulullah sembahyang kat rumah. Kalau kat masjid clear, ramai orang boleh nampak, tapi kat rumah orang tak nampak. Lalu Aisyah berkata, Rasulullah apabila sembahyang di rumah, sembahyang malam masna 2 rakaat 2 rakaat. Tapi jangan kamu tanya betapa baiknya solat Rasulullah itu dan betapa panjangnya bacaan dia. Jangan kamu tanya, maknanya panjanglah. Rasulullah sembahyang 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kita ambil yang itu, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Itu yang paling kuat.
Ada riwayat kata 4 rakaat tetapi itu kita tak pegang. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau sembahyang 4 rakaat 1 salam untuk solat tarawih itu tidak sah. Tidak sah. Ya. Jadi jangan kita kalau dah pegang pada mazhab Syafi'i, kita terus je pegang 2 rakaat sahaja. Wujud kita akan dengar 4 rakaat 1 salam, tapi itu bukan pendapat dalam mazhab kita walaupun ada nas dia. Ya, tapi sah juga kalau dalam dari segi mazhab lain. Okey, seterusnya, dan setengah daripadanya muakkad sembahyang gerhana matahari. Okey, kita nak masuk sembahyang gerhana matahari. Tapi saya ingat biar sampai kat sini aja dulu. Untuk satu bab baru kita akan tengok bab solat sunat matahari dan solat sunat gerhana bulan, tapi dalam bab yang lain. Jadi sebelum saya tamatkan hari ini, ada apa-apa soalan tak sebelum kita tamatkan hari ini, insya-Allah? Tak ada soalan ya? Tak ada soalan, tak apa. InsyaAllah kita sudahi kuliah pada hari ini tentang kita tutup bab solat sunat tarawih ni dengan azam bahawa satu hari bila sampai bulan Ramadan kita akan mengerjakan dia ikut pada sunnah Nabi SAW. Setelah dahilnya kita ketahui, maka kita sembahyang akan lebih rasa aman dalam hati sebab dah tahu nas dia. Itu tidak bermakna kalau tak tahu nas tak sah sembahyang. Tak, dalam kita fiqh boleh sembahyang walaupun tidak tahu nas dia. Jadi sampai di sini saja, kita minta mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rabiul Awal ini bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar mati kita nanti dengan ucapan la ilaha illallah. Begitu juga dikumpulkan kita pada hari Yaumul Mahsyar itu bersama dengan baginda Nabi di tebing telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bersama keluarga kita, isteri, anak-anak kita, ibu bapa kita, cucu-cucu kita, bersama dengan penghulu kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, begitu juga dengan di syurga. Semoga Allah taala merahmati hidup kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.